Pakcik M aku ni kan, dia memang hijab dia terbuka kan, dia memang boleh nampak dan boleh rasa. So dia pun macam tengok belakang. Dia tengok bahagian belakang tu, lepas tu dia macam, oh itulah dia, macam tu dia yang panggil. Lepas tu mak aku macam, hah? Apa benda ni? Assalamualaikum, ahlan wa sahlan, konnichiwa dan selamat datang daripada Take a Peek Intai Jaga Channel. Nama aku I dan kisah benar malam ini bertajuk Suara. Sebelum tu, Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kepada siapa-siapa ataupun mana-mana tak kenal aku ataupun tak tahu lagi apa benda channel ni sebenarnya. Okey, channel ni mengisahkan tentang kisah-kisah menarik, seram, yang mana kisah benar yang aku ceritakan berdasarkan pengalaman aku dan juga orang-orang di sekeliling aku, termasuk family ataupun kawan-kawan aku lah. Dan kepada korang yang follow aku daripada TikTok, terima kasih banyak-banyak. Kepada korang yang follow aku daripada mana-mana platform, Wattpad, YouTube, yang mana nampak daripada recommendation orang lain, terima kasihlah banyak-banyak. Dan kepada mana-mana juga yang belum follow aku lagi ataupun belum subscribe aku lagi walaupun tengok video aku, silalah berbuat demikian. Sebabnya aku perlukan korang punya subscription. Is that the word? Aku perlukan korang punya langganan untuk aku terus meneruskan lagi aku punya penceritaan dekat YouTube ni supaya aku lebih bersemangat. Kalau korang faham lah maksud aku. Dan kepada mana-mana tak tahu, aku ni memang suka membebel. Sebabnya membebel ke arah keseraman. Dan ayat aku kadang-kadang boleh jadi mengelirukan. So aku harap korang faham lah. Sebab tu kadang-kadang videonya panjang sebab aku banyak membebel. Tapi kalau korang tak suka, korang skip je lah. Tapi kalau boleh janganlah skip. Tengoklah aku membebel lah. Bukan selalu korang tengok aku membebel. Sebab video aku bukan hari-hari keluar macam tu tiba-tiba. Okay, kisah kali ni adalah daripada POV mak aku, makcik aku dan juga pakcik M aku. Yang mana kalau korang tak tahu pakcik M aku tu siapa, korang boleh usah video aku sebelum ni, yang mana aku ada upload pasal pakcik M aku ni yang memang hijab dia terbuka dan dia seorang yang brutal dan dia dah nampak macam-macam benda. So banyak lagi benda misteri yang diceritakan dekat aku yang aku boleh share dekat korang semua. Dan korang akan lebih faham lah kot kalau korang tengok video-video aku sebelum ni. Okay, kisah kali ni terjadi pada waktu aku rasa waktu tu aku sekolah menengah kot, tak pun sekolah rendah. Tapi dah lama lah, bertahun-tahun dah kisah yang terjadi. Pastinya bukan tahun ni lah. Okay, time tu adalah malam Jumaat. Dan dekat rumah aku ni, aku rasa raya, aku tak ingat apa. Tapi ada makcik aku yang kita gelarkan dalam cerita ni, Cik C. Okay, Cik C ni dia datang dekat rumah mak aku tahu sebab nak borak-borak lah. Cik C ni merupakan adik kepada mak aku lah. So kiranya dia datang rumah untuk borak-borak. Dan dia jarang berada dekat sini, dia duduk agak jauh. So bila dia datang sekali-sekala tu memang seronok lah borak. Dan time tu memang tak ingat dunia boraknya. Sampailah waktu tu diorang tak sedar yang sebenarnya malam tu adalah malam Jumaat. Dan time tu dah pukul 2 pagi. Yes, diorang borak sampai pukul 2 pagi. Dan bukan dekat dalam rumah tau, dekat luar rumah, which is dekat serambi rumah aku. Dekat belakang rumah aku ni, kepada sesiapa yang tak tahu lagi belakang rumah aku tu apa, belakang rumah aku tu adalah jalan mati. Maksudnya tak ada jalan tembus mana-mana. Dan rumah aku ni adalah perantara beberapa alam, which is alam manusia, alam bunian dan juga alam jin lagi satu. Aku tak pastilah nak namakan dia apa sebenarnya, sebab tak apa, itu nanti aku ceritakan. Tapi bukan aku seorang yang pernah nampak ataupun pernah rasa yang tempat ni bukanlah ada satu alam je sebenarnya. Terserah korang nak percaya ke tidak, tapi memang itu yang terjadi. Dan memang rumah aku adalah tengah-tengah antara pintu gerbang antara beberapa alam. Sebab tu aku tak berani sampai sekarang ni aku dah besar ni, aku memang tak berani tinggal dekat rumah ni seorang-seorang. Sebab the last time aku tinggal seorang-seorang dekat rumah ni, aku nampak gula-gula. Dan kalau korang tak tahu gula-gula tu apa, gula-gula tu adalah sesuatu yang berbunjuk dan melompat-lompat. Dan aku tak perlulah describe banyak lagi sebab aku rasa korang tahu kot tu apa. Aku takkan sebut nama sebenar dorang, walaupun dorang tahu je sebenarnya kalau aku sebut pasal dorang, tapi aku tak nak sebut. Macam tu. Dalam channel ni kita bagi gelaran, okey. Dan kalau korang, aku ada cerita pasal penampakan aku. Memang aku nampak betul-betul dan bukan mimpi. Aku nampak betul-betul si gula-gula tu dekat tembok
berdekatan dengan rumah aku. Dan kalau korang nak tahu, korang boleh tengok dekat video-video aku sebelum ni, ataupun kalau susah aku akan attach je linknya dekat dalam video ni. Time tu Cik C aku dengan mak aku tengah borak-borak sampai pukul 2 pagi lah, macam aku mention tadi. Kat belakang rumah aku ni ada satu pokok, ada banyak pokok lah sebenarnya, tapi salah satu pokok tu adalah pokok durian. Dan pokok durian tu memang dah besar, memang arwah atuk aku tanam daripada dia muda sampai sekarang. Kiranya dah besar lah pokok tu, memang tanam sendiri daripada biji dia. Dia hanya berbuah sekali je, tak silap aku, dan dia hanya berbuah 7 biji durian. Itu je sekali dia berbuah, lepas tu dia tak berbuah lagi. Aku tak tahu kenapa, tapi sekarang dah tak adalah pokok tu. Tapi waktu tu ada lagi pokok tu. Okay, time tu tengah borak-borak tau. Pukul 2 pagi ni dekat luar, dekat Serambi, tiba-tiba ada satu bunyi yang sangat langsing, suara perempuan daripada belakang. Dia macam wuih, macam tu. Tapi aku buat ni apa yang manusia buat lah, kiranya bunyi yang manusia buat. So aku tak pastilah bunyi macam mana, sebab aku pun tak dengar waktu tu. Tapi apa yang mak aku dan Cik C cakap, bunyi itu adalah bunyi yang sangat langsing dan juga jelas bunyi dia. Bunyi suara seorang perempuan yang langsing dan panjang dan jelas. Macam tu, datang daripada berdekatan dengan dorang. Mak aku dengan Cik C aku tu berdua tau dekat luar rumah tu. Dan dorang sahaja yang perempuan kiranya yang berada dekat Serambi tu, selain orang lain. Bila dengar tu, tak lama lepas tu dorang terus berhenti borak. Lepas tu bulu roma semua meremang tau, tegak. Lepas tu Cik C aku ni, adik-beradik mak aku ni memang tinggi-tinggi tau. So Cik C aku ni menggunakan kaki dia yang panjang, terus melangkah masuk ke dalam pintu rumah tu. Sekali langkah je, terus melangkah, terus masuk dalam. Sebabnya diorang tahu itu bukan bunyi yang biasa-biasa. Tak tahu datang daripada mana, tapi bunyi tu memang langsing. Mak aku pun dengan Cik C aku tu pun memang terus masuk dalam rumah, laju-laju tutup pintu. Dan diorang pun masih tanya-tanya sampai sekarang, bunyi apa tu sebenarnya. Cerita ni belum habis lagi. Lepas tu, ingat tak aku cakap tadi pasal Pakcik M tu? Dalam kisah ni Pakcik M tu ada tau. Time tu Pakcik M aku ni tak tinggal lagi dekat rumah dia yang jauh daripada kita orang, yang macam aku mention dekat video sebelum ni. Time tu Pakcik M aku ni tinggal beberapa langkah kaki je daripada rumah aku yang sekarang ni. So kiranya kita macam berjiran lah kiranya, sebab dekat juga. Dalam 10 ke 15 langkah baru sampai rumah dia lah kot. Macam tu. Tapi jalan kaki lah maksudnya. Bila mak aku dah masuk dengan Cik C aku dalam rumah, tapi diorang tak pergi ke tempat lain tau. Kiranya masuk depan pintu, diorang berhenti depan pintu, diorang tutup pintu. Lepas tu diorang pandang sesama sendiri, bunyi apa tu, macam tu kan. Time tu tiba-tiba mak aku dengan Cik C aku dengar ada orang bagi salam. Assalamualaikum, macam tu kan. Lepas tu mak aku cakap, siapa pula bagi salam malam-malam ni? Dan suara seorang lelaki. Tapi sebab orang tu asyik bagi salam je, so mak aku pun buka pintu sikit. Mak aku pun intai dekat luar rumah tu nak tengok siapalah yang bagi salam tu. Dan turns out rupa-rupanya itu adalah Pakcik M aku yang bagi salam betul-betul dekat depan rumah mak aku. Pakcik M aku tu macam, kenapa korang tutup pintu? Dah panggil aku tutup pintu, aku bagi salam bukan nak buka. Pakcik M aku cakap macam tu. Lepas tu mak aku macam, Pakcik M aku ni adalah adik mak aku tau. Kiranya Cik C aku ni adik lagi bawah, dan Pakcik M ni adalah adik mak aku. Macam tu, di atas lagi sikit. Asal aku kat sini? Itu kan, korang yang kan yang panggil aku. Dia cakap macam tu. Lepas tu bila masa mak aku cakap macam tu, memang diorang tak panggil pun Pakcik M ni. Sebabnya kan rumah diorang dekat lah, kiranya macam aku cakap tadi, beberapa langkah kaki boleh sampai kan, dalam 10 ke 15 langkah macam tu. Pakcik M aku ni pula kebetulan waktu tu memang berada dekat luar rumah. Pukul 2 pagi tu dia tengah bagi kucing dia makan. Kucingnya memang kucing luar yang duduk dekat luar. So dia tengah bagi makanan dekat kucing dia pukul 2 pagi tu. Dan dia terdengar suara seorang perempuan macam macam tadi kan, suara tadi tu memanggil dia. Dan dia ingatkan, dia tahu Cik C aku ada dekat rumah mak aku yang tengah borak-borak. So dia ingatkan mak aku ataupun Cik C tu panggil dia untuk datang ke rumah, sebab dia dengar suara tu, suara seorang perempuan tu. So dia pun datanglah dekat rumah mak aku. Dia mati-mati ingatkan yang mak aku ataupun Cik C aku yang panggil, ajak borak. Macam tu lah lebih kurang, macam tegur lah, macam tu kan, sesama adik-beradik macam tu. Lepas tu mak aku macam, tak ada, kita orang tak panggil, tak ada maksudnya. Apa tu tadi tu suara panggil tu siapa? Lepas tu macam, dah panggil aku tak mengaku pula. Pakcik cakap macam tu lah, gurau-gurau kan. Lepas tu macam, siapa yang panggil? Lepas tu sekali mak aku baru terfikir yang suara tadi tu adalah suara yang sama yang Pakcik mak aku dengar. Walhal Pakcik M aku tinggal jauh lagi ke depan tau. Maksudnya kena langkah kaki lagi 10 ke 15 ke depan lagi daripada rumah mak aku tu. Tapi dia pun dengar juga suara langsing tu pada waktu yang sama mak aku dengan Cik C aku tu dengar. Maksudnya apa? Maksudnya suara tu sangat langsing dan kuat, sampaikan orang bahagian depan pun boleh dengar.
Walaupun kawasannya agak jauh jugalah sebenarnya. Ada suara tadi, mak aku pun cakap lah ada suara yang mak aku dengan Cik C tu dengar. Tadi suara seorang perempuan yang nyaring. Lepas tu diorang meremang. So diorang terus masuk dalam rumah. Lepas tu pakcik M aku baru terfikir yang sebenarnya, oh, bukan korang ke macam tu kan. Sebab ingatkan diorang lah macam tu. Lepas tu pakcik M aku ni kan, dia memang hijab dia terbuka kan. Dia memang boleh nampak dan boleh rasa. So dia pun macam tengok belakang. Dia tengok bahagian belakang tu. Lepas tu dia macam, oh, itulah dia. Macam tu, dia yang panggil. Lepas tu mak aku macam, apa benda ni? Itulah dia kat belakang macam tu. Ada tu. Nanti aku pergi tengok. Pakcik tu cakap macam tu. Lepas tu mak aku cakap, kau gila ke? Apa nak pergi belakang tu? Macam tu kan. Tak apa-apa, aku nak pergi tengok. Ada tu kat belakang. Dia dekat atas pokok durian tu. Bertinggi dekat situ. Cantiknya muka dia. Pakcik M cakap macam tu dengan mak aku. Mak aku dengan Cik Si aku pun dah petak macam, apa hal mangkuk ni, jangan nak macam-macam malam ni, dalam malam Jumaat pukul 2 pagi. Tapi diorang tahulah Pakcik M ni memang boleh nampak memang seorang yang brutal lah kiranya. Lepas tu Pakcik M cakap lah, tak apa, korang masuk tutup pintu. Yang tu kan aku nak pergi minta nombor ekor jap. Digurau-gurau lah maksudnya. Aku macam, jangan macam tu kan M, tak payah gila lah kat sini kan. Lepas tu macam, alah aku masuk tutup pintu macam tu kan. Lepas tu mak aku macam memang tak boleh halang dia kan. Dia memang brutal. So mak aku pun tutup je dah pintu. Lepas tu Pakcik M tu pun pergilah kat belakang. Dia pergi belakang, tak tahulah dia buat apa kan. Dia memang pergi dekat benda tu. Orang sepatutnya lari. Logik akalnya memang orang lari, tapi dia pergi dekat benda tu. Sebabnya dia kata tadi benda tu dah panggil. So dia datang nak tengok. Macam tu. Orang macam tu pun ada Dia pun pergilah. Bila dah lepas beberapa minit tu, mak aku tunggu. Mak aku pun risau jugalah kan. Buat apa dia macam, dekat belakang tu seorang-seorang kan. Memanglah dia brutal, tapi dia seorang-seorang macam tu kan. Tak ada siapa nampak apa dia buat kat belakang tu. Lepas tu tak lama tu dia pun datang balik. Dia panggil lah mak aku, suruh buka pintu. Lepas tu mak aku pun buka lah pintu. Lepas tu cakap, dia dah lari lah, cakap macam tu dengan mak aku. Aku pergi kat dia, aku tengok kan cantiknya muka dia. Aku datang dekat-dekat lagi, aku panggil dia. Ingat nak minta nombor, dia lari pula. Pakcik aku cakap macam tu. Aduh, dia gurau kan. Lepas tu mak aku cakap, kau gila lah macam tu kan. Tak betul, dia lari dah. Dia tengok aku, dia lari macam tu kan. Malu pula. Tadi sibuk panggil, cakap macam tu. Lepas tu mak aku macam, yelah apa-apalah macam tu kan. Tak kisahlah kau. Dah aku pergi balik macam tu kan. Ya macam tu kan. Aku ingat korang panggil aku datang lah macam tu. Dah masuk-masuk macam tu kan. Lepas tu dia pun balik dalam rumah dia. Macam tak ada apa-apa yang berlaku. So mak aku pun tak lama tu borak-borak lagi dengan Cik Si aku. Dan tak lama tu diorang pun tidur lah macam biasa. Tapi tidur dengan keseraman jugalah. Sebabnya memang pakcik mak aku dah confirmkan yang kat belakang tu dia nampak something. Dan sebenarnya bukan dia seorang je nampak something dekat belakang tu. Sebab kat belakang rumah aku tu, which is rumah yang aku tinggal sekarang, memang ada macam-macam benda. Dan memang macam-macam lah. Aku yang tahu tu tahulah kiranya. Sebabnya aku tak tahulah nak cakap ni macam mana kan. Tapi kalau macam ada orang datang dekat kawasan rumah aku ni yang ada niat tak baik, dia akan nampak benda yang tak baik juga. Dan benda yang tak baik juga akan terjadi dekat dia. Faham tak maksud aku? Aku tak tahulah ada apa kat belakang tu. Dan aku tak tahulah apa sebenarnya yang diorang nampak ataupun apa benda yang ada dekat sini. Sebenarnya datang kawasan rumah aku tu, niatnya kena elok macam tu. Dan of course lah memang Allah juga yang izinkan benda tu kan kiranya. Dan aku tak suruh korang percaya benda-benda yang menyesatkan ni. Maksudnya macam kita percaya benda tu ada, tapi jangan obses dengan dia macam tu. Sebabnya kita tak nampak dia kan, tapi kita berkongsi alam dengan dia. Kita tahu berapa banyak lagi benda kita kongsi bersama dekat dunia ni. Macam tu, dunia ni pun dah tua sangat dah kan. So benda-benda tu lagi lama sebenarnya ada dekat situ, yang kita tak tahu pun berapa lama dia dah dekat situ. Macam tu. Sorry lah kalau aku cakap ni laju sangat. Dan kalau korang tak faham ke apa, korang boleh komen kat bawah macam, akak slow sikit cerita tu, adik slow sikit cerita tu. Tak kisahlah, korang type je lah apa-apa dekat bahagian komen tu, supaya aku boleh improve lagi, aku boleh perbaiki lagi aku punya channel ni seperti mana yang korang selesa. Macam tu, korang selesa, aku selesa, semua happy macam tu. Okay, terima kasih juga kepada mana-mana yang dah follow aku daripada TikTok, daripada platform YouTube, daripada mana-mana lagi platform yang mana aku tak tahu, yang mana aku tahu, yang mana orang recommend, yang mana orang tak recommend, yang mana korang terjumpa sahaja aku punya channel. Terima kasih banyak-banyak sebab subscribe. Dan juga kepada mana-mana yang dah tengok channel aku tapi tak subscribe, tolonglah subscribe channel aku ni macam tu, supaya kita boleh tolong sesama sendiri macam tu. Okey, segala yang baik itu datang daripada Allah, dan segala yang kurang baik itu datang daripada diri aku sendiri. Kalau korang nak tahu lagi cerita-cerita pelik yang terjadi pada Pakcik M, pada mak aku ke, sebab diorang memang banyak tau cerita hantu. Dan cerita, aku nak cerita kisah orang lain, tapi kisah family aku je dah macam berlambak aku nak cerita tak habis-habis. So aku harap korang setialah nak dengar. Dan aku pun
nak cerita juga kisah daripada POV orang lain. So kalau korang ada cerita yang mana korang rasa macam aku nak lah akak ni cerita, walaupun aku tak kenal akak ni siapa, dia lah pelik-pelik pakai topeng kan, aku tak tahulah kan. Tapi kalau korang rasa korang nak aku cerita kisah korang, bolehlah drop dekat aku punya email kat bawah ni, cerita-cerita korang ataupun apa-apa sajalah yang korang rasa macam nak sembang dengan aku ke, boleh je emailkan dekat aku dekat link yang aku ada attach kat bawah ni. Okay, stay tune untuk lebih keseraman. Tekepik Intan Jagat, wujudnya memanggil curiga.